A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi surau, tuan imam, barisan jawatan kuasa, aktiviti penggerak, aktiviti surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag bagi syurga balik hari ya. Dan hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk yang telah dipilih adalah pengimarah masjid dan juga surau. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita ingat pada satu ketika dahulu pernah terjadi di dalam negara kita satu wabak yang tidak dijangka-jangka. Tiba-tiba negara kita dilanda masalah COVID-19. COVID-19 ramai tak faham. Orang sini dia faham COVID-19 kan dia faham tu kan. Jadi bila datangnya COVID, kita tengok surau masjid ditutup. Ramailah orang yang mengeluh, ramailah orang yang keluar status dalam Facebook, keluarkan status dalam media sosial, ya Allah rindunya aku pada rumahmu ya Allah, bukan main lagi. Tapi tatkala surau dan masjid dibuka, sama juga tak ramainya macam mana sebelum-sebelum ini. Malahan kebanyakan masjid, banyak yang kita dapat tahu selepas pada PKP itu, banyak juga masjid yang makin berkurangan pula jumlahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebenarnya terdapat pelbagai ganjaran yang besar yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mengimarahkan surau dan masjid kan. Macam malam ni kan, kita datang ke surau, ceramah tak boleh nak buat kat dalam sebab sempit, dijangkakan memang ramai. Tapi kalau bolehlah, kita tak naklah ceramah aja ramai macam ni. Kalau boleh yang datang berjemaah di surau pun ramai, yang menghidupkan rumah Allah ni jadi ramai kan. Yang mana di dalam Quran Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawa mereka selalu hadir ke masjid adalah ciri-ciri orang yang beriman. Bagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18 bermaksud, hanya sahaja yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka dah diharapkan mereka menjadi daripada golongan yang mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat ini, kita lihat bahawa saya menjelaskan bahawa orang yang mengimarahkan masjid adalah mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, dan apa yang disuruh dan apa dilarang dengan petunjuk pada baginda SAW itu diikut dan ditinggalkan dengan penuh keikhlasan. Malah Rasulullah SAW sendiri menceritakan khabar gembira kepada pencinta rumah Allah dan sebuah hadis riwayat Muslim yang bermaksud, sesiapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah akan sediakan baginya tempat dalam syurga seperti mana pergi dan pulang. Macam itulah Allah sediakan tempat yang istimewa untuk kita. Kalau kita pergi dan pulang, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi rumah Allah ni, Allah akan siapkan tempat yang istimewa untuk kita. Okey. Kemudian institusi masjid adalah antara institusi penting untuk membangunkan masyarakat, dan peranan masjid termasuklah menyatukan masyarakat. Jadi janganlah kita melihat masjid ni dan surau ni adalah sebagai satu tempat yang sekadar-sekadar je, sekadar buat, sekadar ada je. Tetapi kita sebagai masyarakat perlulah mengimarahkan surau dan masjid ni datang ramai-ramai kan. Dan begitu juga masjid dan surau juga berfungsi sebagai tempat yang memberi manfaat kepada masyarakat. Kadang-kadang nak bincang pasal kenduri pun orang bincang kat surau. Nak bincang macam mana nak menyatukan masyarakat, kadang-kadang buat jadual kenduri tahlil pun ada sedarai dia dekat surau. Hari Minggu ni siapa, Sabtu ni siapa, Ahad ni siapa, minggu depan siapa.
Orang yang tak campur orang tu kadang-kadang tak. Masalah juga tu. Dia buat juga kenduri, tapi dia malu dengan orang sini. Apa dia buat? Dia jemput orang surau daripada taman-taman lain, daripada luar, kan? Jadi keadaan tu melihatkan betapa tak harmoninya keadaan itu. Mulalah terasa, sampai hati dia panggil orang luar, tak diajaknya kita dekat sini. Contohnya tu sebabnya kalau kita tengok ada satu lagi ayat Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Nabi sebut. Sahabat tanya, siapa yang tak beriman tu Rasulullah? Maka Nabi cakap, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya kalau kita sakitkan hati jiran kita, kita dianggap orang yang tidak beriman. Jadi siapa jiran kita? Jiran kita ni, kata Nabi, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Bila kata kiri kanan depan belakang faham, atas bawah tu ramai tak faham. Bila tanya Nabi, Nabi senyum aja. Nabi kata ikut aja lah. Rupanya zaman kita ni baru jumpa jiran atas bawah, rumah flat, rumah apartmen. Tetapi kalau kita tengok apa yang Nabi sebut ni, maknanya wajib baik dengan jiran. Kiri kanan depan belakang wajib baik. Tapi susah nak baik ni. Kenapa susah? Kadang-kadang dah 3 tahun duduk kat situ baru tahu jiran dia Samsul Debat, contohnya. Dah berapa tahun dah dia duduk dekat taman tu, dia tak tahu pun jiran dia tu siapa. Kadang-kadang ialah dia keluar rumah, jiran dia tak keluar lagi. Bila jiran dia keluar, dia tak balik lagi. Bila dia balik, jiran dia dah tak ada kat rumah, tak bertembung. Jadi macam mana? Salah satunya cara kita nak bagi baik, nak tautkan silaturahim sesama dengan jiran kita, kat sinilah tempatnya. Datang surau. Bila datang surau, jangan kira 40 kiri 40 kanan, 100 kiri 100 kanan, depan belakang pun kita baik. Cuba tengok ni, dalam bawah kemah ni berapa ramai dah. Yang duduk dekat rantai ni, dekat atas tikar ni berapa ramai. Yang duduk dekat kursi ni, VIP tahu berapa ramai. VIP lah tu, kan duduk belakang bumbung-bumbung, kan. Nampak tak? Saya tengok kira-kira malam ni 25,000 tak kurang ni. Macam tu lah, kan. Jadi makna kata tu, saya kata peluang kita nak berbaik-baik, salah satunya datanglah ke surau, kan. Kita tengok bagaimana dalam catatan sirah, institusi masjid juga digunakan sebagai tempat untuk latihan untuk jihad dan merawat mujahidin sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari. Selain fungsi ini juga masjid berperanan sebagai pusat pengajian dan dakwah Islam, tempat kaum muslimin bermesyuarat dan berbincang mengenai agama, baik tentang politik, ekonomi, pendidikan, jihad dan sebagainya yang memberi manfaat kepada ummah. Nampak tak? Pentadbiran, bincang macam mana kita nak susun program dekat surau. Nak panggil Samsul Debat ni mesyuarat sebulan dah. Tengah bincang, nak decide nak makan kat mana, nak pasang kemah berapa, semua bincang tu. Tapi sayangnya tak ada seorang pun tanya Samsul Debat suka makan apa. Jadi kemungkinan menu malam ni memang tak ikut selera Samsul Debat, dia ikut selera pengurusi surau. Contoh lah, kan. Jadi makna kata kenalah tanya lain kali, kan. Manalah tahu. Sebab saya dah berapa kali dah ceramah kat utara ni. Macam kat utara, Ustaz, malam ni kita masak gulai, Ustaz. Terbaik, Ustaz. Ya, saya pun seronok lah. Rupa-rupanya kari. Rupa-rupanya kat belah-belah utara ni gulainya kari. Pada orang Negeri Sembilan, gulai tu masak kuning, kan. Tapi nampak macam mana, telan je lah tu, kan. Dah rezeki, makan je lah, kan. Pendidikan jihad, macam tu juga orang lelaki, orang perempuan, surau boleh digunakan. Orang surau, kalau kita tengok di surau ni, orang perempuan paling rajin sekali buat kuliah duha muslimat. Kebiasaannya bulan puasa, orang perempuan yang rajin salat sunat tasbih dia buat dekat surau pada bulan puasa. Orang lelaki dia tak payah, sebab dia memang selalu buat sendiri kat rumah, kan. Agaknya lah caranya, kan. Tak tidak, kan, macam tu lah. Tapi orang perempuan kena buat. Tu sebabnya macam malam ni, kan, datang kuliah agama ni, semua orang kena galakkan keluarga dia datang ke majlis ilmu. Datang majlis ilmu. Orang lelaki kena faham tanggungjawab orang lelaki memberi nafkah kepada isterinya. Memberi nafkah kepada isteri termasuklah memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal dari segi nafkah zahir dan nafkah batin. Tidak hanya cerita atas katil, nafkah batin termasuklah juga memberi didikan agama kepada isteri dan juga anak-anaknya. Jadi orang lelaki kalau rasa tak mampu nak mengajar agama pada isteri kita, jangan halang isteri kita belajar agama. Tu penting. Tu sebabnya kalau orang perempuan nak pergi kelas mengaji, tu biarkan.
teruskan. Kita sendiri belum tentu boleh ajar dia. Dia nak belajar tentang fardu ain, nak belajar kuliah-kuliah duha dengan ustazah-ustazah yang datang dekat surau ni, biarkan, bagi galakkan. Jadi masjid harus dikembangkan fungsinya dan tidak hanya sebagai tempat menunaikan solat semata-mata, dan kita ambillah pengajaran daripada apa yang telah berlaku ketika PKP yang itu. Betapa rindunya kita nak bersolat di masjid, di surau, di rumah Allah ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kalau kita tengok imarah masjid ini termasuklah membenanya, membersihkannya, memberi perkhidmatan kepadanya selain bertujuan ibadah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 36, nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Jadi makna kata di tempat ni adalah merupakan tempat petunjuk Allah datang beribadah di surau. Sebab tadi kita tengok orang datang beribadah dekat surau ni, semuanya hati dia tenang, hatinya tenteram, tak ada yang kusut, tak ada. Semua rasa tenang, rasa bahagia, rasa tenteram. Sebab bila beribadah di rumah Allah, tak ada siapa pun rasa kacau bilau dan sebagainya. Itu sebabnya datanglah ke rumah Allah supaya kita rasa tenang. Datanglah ke rumah Allah bagi menyelesaikan apa juga masalah dalam kehidupan kita. Hidup dalam dunia ni tentu ada ujian dan cubaan, kan? Tetapi ujian dan cubaan ni tentu ada hikmah di sebaliknya. Nak cari hikmah ni salah satunya datang surau, datang masjid. Kalau tak datang surau, tak datang masjid, duduk kat rumah, kadang-kadang kita hanyut, tuan-tuan, kan? Kita dengar je azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, drama pula depan TV tu. Macam mana pula ni, drama tengah syok pula. Apa tajuk drama sekarang? Alah, nyanda lah, kan? Tajuk drama sekarang, tak kisahlah drama apa pun. Punya setengah syok tengok drama. Macam mana pula nak pergi semayang ni? Aduh, hai, kena tunggu pula. Tunggu iklan. Tunggu iklan, kelang kabut masuk ambil semayang. Baru nak semayang, tiba-tiba kena bisik kat setan tu. Macam dah habis je iklan tu, dah wara. Itulah masalahnya, kan? Jadi syarat utama pengimarahan masjid ialah orang ini mestilah orang Islam. Orang kafir tidak boleh mengimarahkan masjid dan tidak akan diterima oleh Allah. Masyarakat Arab jahiliyah dulu, sebelum Islam, dia mengimarahkan Masjidil Haram. Pada pandangan mereka lah, mereka mengimarahkan Masjidil Haram dengan cara memberi makan, memberi khidmat, minum dan makanan kepada jemaah haji. Dan mereka yakin mereka melaksanakan tugas yang besar. Walhal apa yang mereka lakukan hanyalah imarah dari sudut binaan dan fizikal luaran sahaja. Mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh dan tujuan masjid itu berbeza, iaitu tujuan untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Jadi orang jahil ni, dia memanglah tolong masa jemaah haji datang, dia bagi air, dia bagi makan, dia ingat dia melaksanakan tugas yang penting. Sedangkan itu hanya tugas luaran saja. Dia tidak menyelesaikan masalah. Dan patutnya orang yang beribadah ni apa? Bila orang beribadah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada 4 syarat nak mencapai kesempurnaan ibadah. 4 syarat. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak boleh mengikut-ikut dia ibadah. Mesti kena belajar. Macam adik-adik yang kat sebelah saya ni, kan, nampak budak ni, tapi serban dia tengok je, lagi besar dia kepala, kan? Adik-adik ni dia belajar setiap hari, dia hafal Quran. Malahan ada di kalangan dia ni dah hafal, dah habis dah satu Quran, dah habis dah 30 juzuk. Itu saya kata tadi, pertama mesti dengan ilmu, kena belajar. Bukan main ikut-ikut dia. Ada orang semayang pun mengikut-ikut dia. Orang semayang dia semayang, tapi tak apa dia baca pun tak tahu. Makna mesti dengan ilmu, kena belajar. Kedua, mesti ikhlas. Bila semayang, bila datang ibadah, mesti ikhlas lillahi ta'ala, mesti ikhlas, bukannya tujuan-tujuan tertentu. Ketiga, bila nak capai kesempurnaan ibadah, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ni kadang-kadang semayang mengumpat macam tu juga. Semayang nombor ekor jalan juga. Semayang rokok tak boleh tinggal. Semayang tapi kerjanya nak melaga-lagakan orang. Semayang dah macam-macam lagi lah.
Cacat perangai. Kan? Nampak macam mana? Benda sedap. Serokok sedap, mengumpat sedap, semua sedap. Kan ada je benda nak cakap pasal orang. Kau tahu tak si leha tu kenapa dengan leha? Dia tak apa tu. Cerita sedap. Sebab mengumpat ni ibarat makan daging saudara sendiri. Dia ada beza antara ribah dan fitnah. Ribah ni mengumpat, fitnah ni mengatakan perkara yang tidak benar. Itu fitnah. Jadi itu sebabnya mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mesti ada perubahan. Dan kita tengok bagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-19. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji, dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang beriman pada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Nampak tu? Maknanya dia bukan hanya bagi marah. Kadang-kadang maksudnya ada tak berlaku hari ni, ada. Orang tu datang gotong royong je. Gotong royong datang, kemas-kemas datang. Waktu buat hari raya korban tu, kita sembelih kebau, sembelih lembu, datang dia. Tapi bila datang semayang 5 waktu, dia tak datang. Datang kuliah-kuliah ilmu macam ni, kebanyakan dia tak datang. Untuk makluman semua, bukan malam ni je dia ceramah tau. Bukan malam ni saja. Untuk makluman semua, setiap malam dekat surau ni ada kuliah. Ada guru-guru takmir datang. Jadi jangan kita tak datang. Jangan pilih penceramah baru nak datang. Datang ramai-ramai, ya? Boleh ke tak boleh? Boleh ramai lagi. Kan? Ya tak apalah. Janji dia nak berjanji tu okeylah tu. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengamalkan masjid ini berlaku apabila seseorang mukmin berulang-alik ke masjid, mendirikan solat jemaah, iktikaf dan terlibat dengan kegiatan dakwah, ceramah, kuliah dan seumpama. Inilah yang difirmankan Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Hanya yang layak memakmurkan hidup masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Oleh itu, imarah masjid ni bukan hanya setakat mentakbirnya sahaja, tapi lebih menghidupkan masjid dengan tujuan memeriahkan dan juga menyerlahkan syiar Islam. Itu sebabnya kita kena faham, masjid ni bukan hanya tempat solat saja, tapi tempat kita imarah ni, imarah hidupkan dengan suasana, buat program macam ni. Kadang-kadang ada orang dia tak datang ni, selama ni tak pernah datang, malam ni dia datang. Ada orang. Tapi tak apalah, diharapkan ini adalah permulaan yang baik untuk dia. Ada orang dia datang lambat-lambat, dia takut orang perasan dia datang. Dia lambat, dia duduk kat motosikal, dengan harapan kejap lagi dia balik, orang tak perasan. Macam itulah. Kan? Macam-macam beragam orang ni. Tapi tak apalah. Tapi tak apalah. Yang mustahaknya adalah kita sebagai umat Islam perlu menghidupkan suasana di masjid dan di surau-surau rumah Allah ini. Kerana hanya di masjid, hanya di surau, umat Islam akan menemukan ketenangan hidup dan penyucian jiwa. Kerana di sana terdapat majlis-majlis yang bermanfaat. Dengan itu, masjid bagi umat Islam adalah institusi paling penting untuk membina masyarakat yang terbilang. Dan begitu juga dari sudut akhlaknya dan pekertinya juga dapat dibina. Datang dengan kuliah, kita baru tahu, oh rupanya tak boleh macam ni, rupanya mesti macam tu, rupanya mesti macam ni. Barulah kita sedar, ya Allah selama ni aku buat macam ni, salah rupanya. Baru kita tahu. Kan? Macam ni malam ni kan kita duduk sama-sama. Kan elok duduk ramai-ramai, tak ada gaduh-gaduh. Sebab sekarang ni tengah sampai musimnya. Musimnya orang dah mula nak berlaga-laga cakap. Kononnya dia paling baik, orang ni tak baik, kononnya macam tu lah. Kesian tengok kadang-kadang. Kan? Kadang-kadang nampak tu kong kali kong kan. 6 tolak 6. Sama yang kosong tuan-tuan. Kan? Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Wahal samanya, malas tuan-tuan nak cerita. Tapi kita ni sekarang ni yang penting sekali jangan berpecah-pecah. Allah Ta'ala pesan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, yakni bersatu padu, jangan kita berpecah-pecah. Jangan. Tengok hari ni, tengok kuliah hari ni, ada dia beritahu dijemput kepada semua muslimin muslimat, semua dijemput hadir, betul tak? Tak ada dia tulis malam ni ceramah terbuka pada golongan T20 aja, tak ada. B40 tak boleh datang, tak ada. Semua orang boleh datang.
Kan? Siapa yang ada senarai blacklist dekat ni tak boleh datang. Tak ada boleh. Yang ada masuk dalam sitos, masuk dalam sikris tak boleh datang. Tak ada. Semua orang boleh datang majlis ilmu. Itu sebabnya datang ke majlis ilmu ni memang tenang. Memang tenang dan tenteram. Di surau dan masjid juga akan timbul rasa kesatuan. Kita rasa kita bersama-sama. Hari inilah surau Jawatankuasa rasa paling seronok sekali. Sebab tak sangka ramai betul orang. Tadi saya jangkakan dalam 25,000 orang. Ni dah bertambah jadi 30,000 orang. Bertambah dengan kapet dengan tika yang baru bentang. Kan? Ramai betul orang datang. Kan? Jadi makna kata ini satu sejarah yang telah berlaku pada surau ni. Tetapi apa yang kita nak bukan hanya dengar ceramah saja, datang surau. Bagi sebab, kita kena bagi sebab pada AJK surau untuk besarkan surau ni. Dia kenapa tak nak besarkan? Besar pun orang bukan datang pun, dia kata. Yang tu yang kita nak betulkan. Kan? Nak tenang hidup, nak selamat hidup, datanglah surau tuan-tuan. Datang surau. Surau dah ada dah. Rumah Allah dah ada. Jangan kita sombong. Ada orang sombong dengan Allah. Sedangkan imam ni bila dia doa untuk semua. Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Barangkali walaupun kita tak datang, kita rezeki kita murah sebab imam punya doa. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah kesejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu pergi matilah. Mana ada? Tak ada imam doa macam tu. Imam doa yang baik-baik untuk semua orang. Jadi datanglah surau. Di masjid semua masyarakat bertemu keadaan darjat yang sama, kerana Allah SWT tidak memandangkan darjat satu-satu masyarakat di atas dunia ini selain nilai takwa yang ada pada mereka. Sememangnya bagi Allah SWT yang paling terhormat termulia di antara hamba-hambanya adalah mereka yang paling bertakwa di antara mereka. Tadi berapa ramai orang yang semayang dekat dalam. Samsul debat lambat. Walaupun dia mungkinlah orang kenal dia lah, keluar TV lah, apa pun dahsyat lah dia semayang kat belakang. Dah dia lambat, semayang kat belakang dekat simen tu semayang. Kan? Okey je. Maknanya apa? Nak bagi tahu kita level sama. Tak ada nak beritahu, minta maaf, ni sempat ni saf pertama tak boleh. Saf pertama ni untuk orang kaya je. Pendapatan per kapita dia 5,000 ke atas. Tak ada. Tak ada. Semua orang kena datang. Datang surau. Datang awal, lepaslah pergi saf pertama. Dalam upacara keagamaan, masjid berfungsi sebagai tempat melakukan solat, di mana dalam hadis disebutkan sebagai tiang agama, baik solat fardu maupun solat sunat. Dalam firman Allah SWT bermaksud bertasbih kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Lelaki yang tidak dilalaikan pula oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual belinya daripada mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut pada satu hari yang mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Maknanya dia tidak dilalaikan dengan benda-benda dunia. Dia berniaga, dia tetap ingat nak pergi solat. Dia bekerja, dia tetap ingat nak solat. Dia buat apa pun dia tetap ingat nak solat. Dan selain pada fungsi ibadat, masjid juga mempunyai fungsi sosial. Di masjid dan surau dapat dilangsungkan proses pendidikan, tarbiyah dalam bidang tafsir, hadis, fiqh, tajwid dan sebagainya. Ya main, kadang-kadang dah tua-tua bangka tak tahu lagi baca Fatihah, tak betul lagi baca, kena perbetulkan. Ada seorang hamba Allah ni, dia pencen pengarah daripada Putrajaya, ketua pengarah, pencen ketua pengarah. Bayangkan, dia pencen ketua pengarah, balik ke kampung bila dah pencen, dia jumpa imam boleh tak ajar saya solat, mam? Bayangkan, pencen belah-belah ribu ni, tapi jumpa imam sebab dah belajar solat. Maka adalah kita yang sebut dah tua pun nak belajar solat. Tak, silap-silap dia ni yang baru nak belajar solat dia jauh lebih baik daripada kita yang perasan solat kita baik. Sebab kena hati-hati. Kan? Itu sebabnya kadang-kadang kita ni gemar menyatakan pasal orang. Tengok diri kita sendiri. Kan? Ada orang dia walaupun pangkat tinggi, tetapi dalam keadaan sama dia terlalai dengan dunia, menyebabkan dia lupa kepada Allah. Tapi bila Allah berikan gerakkan hatinya untuk kembali mendalami Islam, maka itu sudah tentulah hebat manusia.
Allah pilih. Itu sebab dalam hidup kita di dunia ni, kita kejar 3 perkara. Pertama, hidayah. Walaupun dah dapat isteri nama Hidayah, tapi maksud hidayah ni bukan itu. Maksud hidayah ni dapat petunjuk daripada Allah. Orang yang tak dapat petunjuk, buruk rasa baik, baik rasa buruk. Datang surau dia malah rasa buruk. Tak naklah kalau orang cakap apa pula, aku tiba-tiba pergi surau. Masalah pula pergi surau. Nampak? Jadi kejarlah hidayah. Jadi main nombor ekor elok belakang dia. Anak kau berapa orang dah mat? 3. Kau 2. Kau belum ada rezeki lagi. Kau baru 5. 3205. Jadi tanya anak tu, gila main nombor. Kena pula tu. Bila dah kena menang second prize, dia belanja je ke surau. Kurang hajar tu. Contoh lah. Contoh. Gila nombor. Kan sepatutnya tarbiyah tu, nampak? Tarbiyah dia mendidik kita supaya menjadi manusia lebih baik. Dan kita lihat junjungan besar Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat pelbagai aktiviti. Sejarah mencatat bahawa peranan dimainkan oleh masjid pada zaman Nabi ialah yang menjadi tempat motivasi dan komunikasi mengenai masalah ekonomi, sosial dan budaya. Nabi bagi nasihat pada semua orang, kan? Umat Islam yang memanfaatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan aktiviti sosial, mereka lah yang mampu memberi impak kemaslahatan kepada masyarakat. Saya jumpa di satu surau di Perak ni, dekat mana, di Bagan Serai. Saya tengok ada satu masjid, satu surau dekat taman perumahan tu, Taman Serai Maju, tak silap saya. Bayangkan surau tu surau Jumaat, dia ada kawasan lapang, dia buat gelanggang takraw 2. Dia letak meja pingpong, jadi anak-anak muda datang main. Bila anak-anak muda datang beriadah petang, dia tak nak, mesti ada yang rasa nak kencing, mesti ada yang nak guna toilet. Bila guna tandas, masa itulah didikannya sampai. Orang surau bagi tahu, boleh guna surau ni, pakailah. Nak guna toilet dipakai, tapi pastikan jaga kebersihan. Jadi dia daripada muda dah diajar untuk cara nak jaga fasiliti, jaga kemudahan-kemudahan yang disediakan di rumah Allah ni. Jadi orang akan rasa dekat dengan surau. Tu belum cerita lagi kalau surau ni pasang wifi percuma dengan kelajuan lebih laju daripada gaban. Gaban nampak ukur tu, kan? Tiba-tiba wifi percuma kat surau, tak ramai orang datang. Hei, setua-tua manusia kat sini pun ada grup WhatsApp tu, kan? Internet tak ada, dia kata. Pergi surau je. Surau lain kuat sikit, dia kata. Pergi surau. Baru perasan sampai kat surau. Tu dia. Malam ni contoh kan dia dok. Malam ni kita buat tau berapa banyak ni kamera, nampak? TV3, TV9, TV7, Vita Tamil pun ada, kan? Samsung Debat TV pun ada, YouTube ada, TikTok ada, semua ada. Sebab apa? Sebab salah satu keperluan semasa masyarakat. Jadi tak ada masalah. Ceramah tak semestinya ceramah akhirat, ceramah mati, ceramah kubur je. Ceramah menterdarah pun boleh. Apa maksud ceramah menterdarah ni? Contohnya jemput orang daripada eksekutif halal tu. Ada anak-anak murid debat saya di USIM tu, dia ada title eksekutif halal. Dia boleh datang bagi ceramah tentang pemakanan halal. Jadi kita akan dengar sendiri, main belasah aja, janji sedap, haram-haram lah, balun. Tengok dalam TikTok tu tempat cantik je, macam best viral tempat ni. Bang, jomlah bang, jomlah bang. Tu betul darah tu. Nampak viral nak pergi, semua nak rasa. Nak makan kat sana, nak makan kat sini. Bang, tengok bang, tempat ni best bang, ramai orang bang, jomlah kita cuba. Hei, jangan. Hati-hati, sebab bukan semua tempat tu kita boleh pergi. Ada satu tempat tu, dia ada 2 tingkat. Tingkat atas non halal, tak halal. Tingkat bawah halal, dia kata. Maka ramailah pergi yang bawah tu. Yang bawah tu halal, jom makan situ. Makanan Korea. Bantai lah kalau makan-makan apa, kena Jepun ke bukan apa, kan? Walaupun atas tu tak halal, bawah tu halal, kita ingat halal. Rupa-rupanya dapur dia kongsi. Macam mana kita boleh kata tu halal?
tak ke meragukan. Itu cerita dia. Jadi nak tahu tu macam mana? Datang majlis ilmu. Kain songket benang sutera, lilit sebalik buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Kena belajar. Ya. Begitu juga disebut dalam satu hadis, siapa saja pergi ke masjid atau pulang dari masjid dan mendahulukan amalan itu daripada perkara lain, maka Allah SWT akan menjadikan untuknya jamuan daripada dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang. Itu hadis Bukhari, Muslim dan Ahmad. Macam jamuan daripada syurga Allah nak bagi kat kita nanti. Kalau dia pergi dan balik pada masjid, lagi jauh dia berjalan, lagi besar pahala. Jalan daripada Ipoh sampai ke Cemor, jauh gila. Dah tak upah orang boleh sampai. Tak adalah macam tu. Maksudnya kita taman perumahan macam tu. Contoh kata tu, rumah yang lampu terang tu. Tu siap penyedai kain depan tu, nampak? Rumah siapa tu? Rumah siapa tu? Tak mengaku lah. Bukan rumah aku tu. Rumah siapa tu? Tu rumah tu, tu rumah. Dia dari situ dia berjalan kaki, nampak dekat aja. Tapi setiap langkah kaki dia menuju ke surau, ke masjid, ke rumah Allah. Langkah yang pertama, Allah ampunkan dosanya. Langkah yang kedua, Allah angkat darjat dia. Begitu juga seterusnya. Langkah ketiga, langkah ke-6, langkah ke-7, ke-8, 9 dan seterusnya. Itu sebab penting. Datang surau. Ada orang tu sombong, aku tak nampak lah surau. Rumah dia depan tu je. Aku tak nampak lah surau mana. Pernah berlaku dulu seorang lelaki ni cakap macam tu. Punya sombong dia, Allah timbulkan ni daging dekat mata dia ni, naik tak nampak surau. Jangan main-main. Yang mengajak orang ramai selain daripada kuliah-kuliah adalah pemimpin-pemimpin masyarakat seperti ahli jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa surau, ahli jawatankuasa kampung, taman persatuan penduduk. Sama-samalah galakkan ahli persatuan masing-masing mengimarahkan surau dan masjid. Dengan itu akan menjadi ikutan anggota masyarakat dalam mengimarahkan masjid. Ini berdasarkan kaedah orang ramai akan ikut cara dan jejak langkah pemimpin mereka. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sebabnya kalau kita tengok, nak membangunkan negara kita ni salah satunya adalah dari segi agama kita. Kita tak nak material aja, kita nak rohani dan jasmani kita terisi. Asas pembinaan masjid ialah takwa. Firman Allah SWT, kerana sesungguhnya masjid Quba yang kau bina wahai Muhammad telah didirikan atas dasar takwa. Dari mula wujudnya sudah sepatutnya kau salat padanya. Dan masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Surah At-Taubah ayat 108. Orang yang bersihkan diri dia daripada rumah, dia mandi, dia cuci diri dia, kemudian dia ambil wuduk, dia berjalan datang ke masjid dalam keadaan yang dah bersuci, Allah sudah tentu suka mereka. Kan? Itu sebabnya kita kena galakkan anak-anak muda datang ke surau. Sama-sama. Cuba tengok adik-adik ni. Adik-adik ni tolak ke depan dah, di imam dia steady. Macam-macam ayat dia boleh baca. Adik dah sampai juzuk berapa dah, adik? Dua. Baru 2 juzuk. Tak kisahlah, 2 juzuk kita ada. Setengah juzuk pun belum tahu lagi. Yasin pun tengah terbalik lagi baca. Baca-baca tiba-tiba iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dah hujung dah. Rasa baru je Yasin tadi ni. Macam mana? Tu sebabnya. Tu sebabnya kita kena selalu belajar, bersihkan diri kita, datang ke masjid, datang ke surau. Anak-anak muda ni betul belia. Belia tiang negara pun dia kata kan. Yalah. Ini yang datang beliau yang datang. Beliau yang jadi sujud lutut berbunyi ni. Allahu Akbar, tap sampai ujung. Yang ujung tu dah Allah. Sakit betul. Anak-anak muda ni kalau datang masjid, surau, tengok dia punya semangat macam mana. Kita buatlah pertandingan azan. Biar budak ni azan. Budak ni azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Subuh baru steady. Dan maghrib, Allahu Akbar, Allah
Macam tu. Dia maghrib slow sikit sebab bagi can orang main bola tu balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu maghrib. Subuh, syahadu la ilaha illallah. Macam tu je. Tak boleh dia dayu sangat. Bolehlah ganti. Kadang-kadang orang nak keluar pergi surau pun pusing balik tak jadi. Dia dengar azan tu menyeramkan, baru keluar melangkah. Pula bunyi macam tu. Allah. Masuk dalam rumah orang tu balik. Sini tak macam tu. Sini okey. Kadang kesian Bilal tu. Bilal bukan apa, tengok orang tak ada, dia azan pun tak semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, kalau tak penat bunyi dia nampak. Dia tengok orang tak ada. Yang seorang pula dah sampai dekat pintu tu, dia pun tinjau. Hei, tak ada orang. Ni mau aku jadi imam ni sekarang. Balik dia. Tu sebabnya kalau anak-anak muda ni tak ada hal, bagi mikrofon semangat dah dia azan. Jadi imam pula. Tu dia. Imam Allah kadang. Sian. Sini okey, tempat lain. Tadi saya dengar tadi steady lagi. Okey lah. Ya, orang tak tahu ke? Orang perempuan dekat belakang kalau mendengar siapa jadi imam, dia tahu tak? Allahu Akbar. Okey. Kalau dia dengar Allahu Akbar, orang perempuan kat belakang tabir, habislah kita. Lambatlah malam ni. Susah Allah ya. Kan? Sini okey, sedang elok. Saya dengar tadi sedang elok je. Kan? Iya tuan-tuan. Datanglah surau, datang masjid. Kan? Ada 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah. Tu dia. Masjid ni adalah merupakan terlalu banyak kelebihan datang ke surau dan ke masjid. Terlampau banyak kelebihan. Macam malam ni kan datang. Siapa sangka? Siapa sangka datang malam ni dapat tengok Samsul debat dekat-dekat? Kan? Kau main lagi. Nampak tu? Berdoalah supaya tak hujan. Kawan. Biasa semalam hujan kan? Kau tengok hari ni alhamdulillah tak hujan. Tu belum hanya cerita ramai lagi. AJK Surau tengah risau tu. Makanan tak cukup. Cukup ke tak cukup ni? Ramai pula ni. Tak apa tuan-tuan. Datang bukan nak makan. Kalau dapat alhamdulillah. Tak dapat tak apa. Macam tu. Semangatnya tu kita nak. Nampak tak? Orang surau estimate tadi dalam 18,000 je, tak sangka dah sampai 25,000. Macam tu kaedah dia. Datang. Banyak kelebihan-kelebihan. Sejak pada zaman Nabi SAW, masjid ni jadi tempat kesatuan. Dan Rasulullah SAW juga menekankan tentang kepentingan masjid dalam hadis-hadis yang disampaikan baginda. Apakah keistimewaan masjid dan rumah Allah ni? Apa keistimewaan dia? Azan tunggulah sekejap kita bagi azan selesai. Okey, sambung Jadi apakah keistimewaan orang datang ke surau ke masjid ni? Yang pertama, orang yang berada di rumah Allah ini, di masjid, di surau ni akan didoakan oleh para malaikat. Dilihat bagaimanakah daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, solat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi 27 kali darjat daripada solat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Demikian itu kerana bila salah seorang di antara mereka berwuduk dengan memperelokkan wuduknya, lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk solat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya, dan langkah seterusnya dihapuskan kesalahannya hingga ia masuk ke dalam
dalam tempat solat. Maka jika dia telah memasuki tempat solat, kita masuk tempat solat dekat dalam, kemudian dia akan dikira dalam keadaan solat selagi mana dia berada di tempat solatnya, walaupun dia dah habis solat. Dan para malaikat akan mendoakannya selama mana dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk solat. Apa doa malaikat? Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Itu pertama. Kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Rumah Allah ni Allah paling suka, inilah tempat dia. Dari Abdurrahman bin Mihran, mantan budak Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Maksudnya bukan kita tak boleh pergi pasar. Orang pergi dia suka duduk sesaja, duduk kat pasar, tak ada kerja. Orang berniaga tu tentulah berniaga saja, suka lepak-lepak, tengok-tengok orang kan. Ya. Yang ketiga, Allah akan menyediakan singgahan untuknya di syurga. Siapa datang surau atau masjid ni, Allah sediakan singgahan untuk dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa datang masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan persinggahan baginya di syurga sekali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Macam saya suka ni dia datang hari ni kan. Jangan hari ni dia suka datang, hari-hari kena suka datang. Saya datang juga ni, walaupun tak berapa sihat ni, dengar suara pun tahu tersumbat bunyi tu, nampak tak? Tersumbat, tapi saya boleh lagi ceramah, jangan risau, insyaAllah. Hari-hari ceramah. Malam tadi Kok Diang, pagi tadi di Pulau Pinang, petang ni Cemau, esok Teluk Intan, lepas Teluk Intan KL. Ya Allah, lepas KL lagi, lepas ya Allah, tak tahulah nak cakap. Penat. Mak saya sampai kata, kau tak payah cakap dia, penat. Aku dengar pun penat dah kan. Mak kata, mak saya pun penat dengan jadual saya. Macam mana kan? Saya kalau orang tu telefon, tak maaf tuan, batal program, gembiranya saya. Macam tu lah kan. Kalau boleh lah kan. Jadi juga program tu. Macam tu kan, dah jadi. Jangan tak jadi ustaz. Dah 6 kemah pasang lah gitu. Pasang kemah beria ni, tak cukup ni, dengan kapet ni, dengan tikar getah lagi. Yang tu hang dapat kursi tu, paling untung tu kursi. Yang tu belum cerita yang bersidai kat kereta aku tu. Sedapnya. Contoh. Dan kat motor lagi tu, yang duduk kat motor, nampak tu, aku tu cakap kan, macam tu lah. Kemudian mendapat naungan Allah di akhirat. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi ni, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat, yang tak ada naungan selainnya. Apa naungan dia? Apa orang yang mana? Golongan apa? Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil termasuklah ketua keluarga. Boleh kita cerita wakil rakyat ke dah, tutup saya cerita lah. Pemimpin tu Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, wakil rakyat, tak kira lah kan. Termasuk tak pemimpin keluarga, pemimpin yang adil. Pertama. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Tu orang tu dapat naungan Allah akhirat besok. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia balik kampung, dia pergi mana, berjalan, pergi rumah anak dia tetap tanya, masjid jauh tak dari sini? Mak nak juga sembahyang kat masjid, tak nak sembahyang kat rumah kau ni. Walaupun rumah kau lawa gila, tetap nak pergi masjid. Tu ketiga. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tetapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin, boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun tolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Yang keenam, orang yang bersedekah, orang yang memberi dengan tangan kanan tanpa pengetahuan tangan kirinya, orang yang merahsiakan sumbangannya. Ini golongan yang juga mendapat naungan Allah di syurga. Dia sedekah, dia tak nak heboh-heboh dengan orang. Bila dia masuk korban baru ni kan, dia cakap,
Mam, tolong rahsiakan ya. Saya nak bagi 3 ekor lembu. Tolong jangan bagi tahu sesiapa. Wah, macam tu. Ini tak. Saya minta tolong, Mam, saya nak bagi 3 ekor dengan satu syarat. Minta tolong, Mam, sebelum semayang raya tu tolong umum nama saya. Pahal. Ada orang macam tu. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, beribadah pada Allah, basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Itu golongan yang ketujuh. Jadi kita nak golongan yang ketiga tadi. Hatinya terpaut pada rumah Allah. Macam mana pun dia tetap nak sembahyang jemaah kat masjid, kat surau. Kemudian mendapat ganjaran solat lebih banyak. Saya nak tanya, sembahyang berjemaah berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang? Berapa? Wah, tengok semua jawab sama. 27 tahu. Tapi kenapa tak ramai? Tadi yang sembahyang di dalam tidak seramai ini. Takkan dengan jantan-jantannya pun period sama? Sampai belakang dahsyat kan? Kenapa tak seramai ini? Itu saya cakap, sebab pahala tak nampak. Tu sebab kena yakin. Hari-hari kita kena yakin bila solat Allah bagi gandaan pahala lebih banyak daripada aku sembahyang seorang. Leceh lah sembahyang seorang cepat habis. Ada pula macam tu. Tadi tak ada lama pun. Lagi satu, imam tu baca, kita boleh tumpang dia, dapat pahala 27 kali ganda. Yang penat sikit imam, sebab imam nak fikir ayat dan surah mana dia nak ambil, dia nak baca. Kita kat belakang amin je, amin, baca Fatihah. Kan? Betul tak? Lepas bagi salam tu, imam tu zikir lah, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Aku ngajuk ni betul tidak tahulah. Ya, macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Istighfar. Lepas istighfar zikir pula. Lepas zikir doa ramai-ramai. Baru betul datanglah ke masjid. Cuba kalau 27 kali ganda tolong tukar jadi RM27. Apa jam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nombor ket RM27. Okey. Yang seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tak ada, ya Allah. Ya Allah, Ustaz. Oh, lambat sistem. Lambat sikit. Tapi ada, dapat juga. Kan? Masa tu orang perempuan dekat belakang tabir dah tahu dah dia bincang apa. Kau dah berapa lama dah sembahyang sini, Kak? Baru 2 minggu. Banyak duit kau, Kak. Seronok saya baru tahu. Tak berguna betul jiran aku. Tak ada ceritanya dapat RM27. Geram betul. Itu orang perempuan. Orang lelaki dia tak akan bincang isu remeh-temeh macam tu. Orang lelaki akan bincang isu dasar terus. Agak-agak kau lah, Mat. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Kalau dia bincang itu. Ditahannya motosikal imam tu, baik imam cakap, Mam, imam dapat berapa? Imam, baik imam cakap, imam dapat berapa? Imam malah nak cakap, Alhamdulillah, syukur. Cakap Mam berapa? Akhirnya imam macam ni bukan betul lah, ni contoh lah. Imam pun cakap, tak adalah, banyak kan kalau lupa-lupa tu kurang lah sikit. Tapi kalau khusyuk lebih, fokus lebih tu, insyaAllah lah. Teruk-teruk pun RM40 tak lagi lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Kan? Malahan Allah bagi 27 kali ganda ni lagi besar daripada RM27 tu. Lagi hebat Allah bagi ganjaran dekat kita. Kemudian ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi lebih jauh rumahnya dari masjid, dan dia tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada orang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay berkata padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Dia jauh, rumah dia paling jauh. Tak nak kau beli keldai, boleh kau naik keldai tu? Apa dia jawab? Aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Lagi jauh rumah, lagi baik kita jalan. Katalah rumah kita tak adalah jauh sangat daripada Bandaraya Ipoh, jalan kemari nak semayang jalan kaki.
Lepas Zuhur dah jalan nak sampai Maghrib ni. Takkan macam itu. Itu namanya kufur nikmat. Dah ada motosikal tak nak naik, naiklah motosikal tu. Tapi kalau juga rumah dekat sini saja nak exercise, jalan kaki pada depan tu, jalan sampai sini, okey lah. Bukan hanya exercise, sehat badan, tapi Allah berikan kekuatan dan darjat perjalanan kita tu penting. Siap perjalanan langkah kita tu, darjat kita ditinggikan dan diampunkan kesalahan kita. Tak nak ampun dosa. Melainkan ada orang kat sini yakin, alhamdulillah ustaz, setakat bulan 8 ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Siapa yang rasa tak ada dosa ni, tolong angkat tangan. Yang angkat tangan semua berdosa dah sebab tak sedari. Semua ada dosa, betul tak? Ada dosa. Kemudian boleh berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Dari Utsman bin Affan yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk salat lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian dia berjalan menuju salat yang fardu, lalu dia melaksanakan bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Lazimkan diri kita ambil wuduk siap-siap di rumah sebelum datang ke surau, sebelum datang ke masjid. Sebab Allah akan ampunkan dosa kita bila kita sembahyang jemaah. Kemudian kelebihan saf pertama dalam bersolat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang ada terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, iaitu mereka tidak dapat meraihnya dengan mengundi, tentulah mereka akan mengundinya. Katalah kena undi mendapat saf pertama, tentu dia akan mengundi. Sebab apa? Pentingnya, besarnya pahala duduk saf pertama. Malahan kalau mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmah ini solat isyak dan subuh, tentulah mereka akan mendatangi isyak dan subuh ni sembahyang jemaah. Kalaulah manusia ni nampak kelebihan dia, sudah tentu mereka akan datang ke masjid, ke surau, walaupun dalam keadaan mengangkat. Hadis riwayat Bukhari. Rupanya dua solat ni yang paling susah kalau nak pergi masjid. Subuh sebab tidur membuta, kan? Bayangkan Nabi sebut pada putrinya, wahai putriku Fatimah, bangunlah, bangkitlah, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbitnya matahari. Nabi sebut jangan jadi seperti kebanyakan orang, maknanya ramai yang tak bangun subuh. Tu sebabnya memang cabaran bangun pagi. Apa dia? Sejuk. Kedua, bini. Budak ni pula yang gelap, kan? Suami pun bersalah. Dia baru peluk pula. Alah, subuh, kan? Apa lagi? Tengah mimpi. Mimpi sedap lah tu. Alamak, time ni lah kena bangun pula. Aleceh betul. Sedangkan barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, Nabi pesan, jangan tinggal dua amalan ni. Siapa yang nak mengubah hidup dia, nak mengubah jadi lagi baik, Nabi dah pesan, jangan tinggalkan dua amalan ni. Apa dia? Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, jangan tinggal sedekah subuh. Jaga dua ni, berubah hidup kita. Percaya cakap saya. Buatlah. Okey? Nak duduk saf pertama, tapi kenalah belajar. Duduk saf pertama, belakang imam pula tu. Terasa ni, pahala aku banyak ni. Tiba-tiba imam terlupa pula. Terlupa ayat. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsa Adik sama adik. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Masa tu watilka dekat belakang kena sambung, kena tolong. Sudah lupa pula imam ni. Yang seorang tu dah tolak dah. Tolonglah.
Dia seorang tu tak dapat lah, siapa suruh baca orang panjang tu. Kalau aku Allah wahad tak ada, dia suruh kau tolong tu, dia pun hafal. Tu sebab kena dia ilmu nak duduk belakang. Nampak tak? Tak ada ilmu duduk belakang. Ataupun tiba-tiba imam tu tiba-tiba, ni bukan sini, tempat lain, tiba-tiba imam tu didatangi angin yang tidak diundang. Kontut. Payah mana cerita kan. Kalau dah terkeluar angin, imam ni kena mufarakah. Apa jadi? Orang belakang kena buat apa? Ke depan, ganti imam tu, sambung. Ini tak, dia terdengar bunyi angin tu, mak siap pusing. Woi, kentut. Batal. Gila betul. Ya, jangan main-main waktu semayang ni. Syaitan kan dalam khutbah terakhir Nabi kata syaitan dan iblis mungkin telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, dan mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Oh, dia memang kacau kita time semayang. Bila time semayang, ya Allahu Akbar, kau tengok dia mula, dia tempat di mana? Kat pelipat-pelipat ni, kat ketiak ni, dekat celah-celah tangan ni, celah peha. Masa tu lah gatal. Alamak, gatal pula. Celah-celah hidung, dia tiup je. Kita pun celah telinga, dia tiup ni dekat telinga. Itu yang sami Allahu liman hamidah. Tempat paling favorite, celah punggung. Jadi kita kena tenang. Kalau rasa macam ada ke tak ada? Tu setan ni, setan. Setan. Ya. Tapi kalau dah membobok bunyinya, itu bukan setan, memang kau tu sakit perut tu. Bang, dia setan. Orang belakang tu kau lah setan, bau menyinggah. Parah ke, tak apa ditalan dia siang tadi. Iyalah. Betul tak? Iya. Waktu semayang kena tahu, minta-minta lah aku ni dijemput nyawa Allah dalam keadaan yang baik. Tengah solat tahiyat akhir, Allah cabut nyawa macam mana nak? Mati tengah karaoke ke di tengah sujud? Cakap tahu tak apa. Tengah karaoke, engkau lah dah keras. Pahala tu. Mati bawa mikrofon. Nak mati tengah sujud kan? Betul lah, tapi jangan imam. Bayangkanlah imam mati tengah sujud, tahu hara makmum. Allahu Akbar. Mati dah makmum, lamanya sujud. Allah. Yang seorang tu siap tinjau, belum lagi weh. Yang seorang tu dah borak dengan kawan dia, weh, apa? Lama sujud. Weh, dalam semayang tak boleh cakap. Wah, dia bercakap dulu. Yang seorang kat sebelah, nasib baik aku tak cakap. Sama dengan kau pun. Weh, dah batal lah semayang kita weh. Dia pun pegang imam, tumbang imam. Ya Allah, sebulan tak habis cerita, imam meninggal keadaan baik, tengah solat sujud mati. Allahu Akbar. Untunglah kau Milah. Contohlah kata nama bini imam tu Milah. Ya tidak, tak tahulah, ni tak, bukan kat sini, tempat lain. Untunglah kau Milah, laki kau mati tengah sujud. Yalah, saya redha kak, tapi tak tahulah mana nak cari ganti. Ganti juga ceritanya. Aduh. Kemudian apa? Seterusnya kelebihannya juga adalah apapun, kalau kita tengok dalam kita mengerjakan solat di masjid ini, kelebihannya juga kita akan diberikan ketenteraman jiwa
dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Orang datang semayang kejar akhirat. Mana ada orang semayang kejar dunia? Semayang kejar akhirat. Dapat duit ke semayang? Tak. Tapi ada masjid, di Masjid Perda Palu 14, dia buat kempen mengimarahkan masjid. Anak-anak sekolah rendah datang semayang dekat masjid, semayang berjemaah, dapat duit belanja sekolah RM3 sehari. Ayahnya pun bising, pergi jam aku tak pergi. Ayahnya tak pergi. Bayang tu. Tak apalah, dia nak buat macam tu kan, galakkan. Sebenarnya semayang, biarlah kita niat kerana nak mengejar keuntungan dunia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja keberuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kejarlah akhirat. Maka kesimpulannya, berdasarkan perbincangan yang telah kita bentangkan tadi, maka perbuatan mengambil jalan yang jauh, kita bersolat, kan? Maka usaha kita datang ke masjid ini, datang ke surau ini, sebenarnya adalah sangat dituntut. Malahan firman Allah SWT, Allah SWT mengenaki kamu beroleh kemudahan, Dia tidak mengenaki kamu menanggung kesukaran. Ayat surah Al-Baqarah 185. Maknanya, janganlah kita dah rumah situ tadi yang menyala tu kan, dia ada penjidai kain tu, dah dekat datang ke sini, dia boleh jalan sajalah, dia pergi ke depan tu jalan pusing pun datang sini. Itu tak digalakkan dalam Islam kata. Sebab janganlah kamu menyusahkan diri kamu. Maknanya, tapi perjalanan kita tu datang ke sini semua dikira. Nak pula ada yang sakit lutut ramai, berseret jalan tadi, Allah kan? Lagi sakit kita, tapi usaha kita tu Allah bagi ganjaran. Jangan risau. Akhirat besok masuk syurga, tak ada siapa sakit lutut. Tak ada. Tak payah, Ustaz, ada ke minyak masa tu, minyak panas, Ustaz? Tak ada. Semua minyak sejuk. Malahan tak ada siapa pun yang berkedut mukanya, semuanya muda-muda. Iya, betul. Kan? Orang lelaki dia dapat jumpa bidadari, orang perempuan dapat jumpa bidadara. Semua akan dapat kelebihan akhirat besok. Kan? Kejarlah akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga Allah memberikan kita kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya, serta taufik dan hidayah untuk melaksanakan ibadah ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi saya doakan mudah-mudahan penduduk-penduduk di sini akan terbuka hatinya untuk terus mengimarahkan surau dan masjid. Saya doakan mudah-mudahan penduduk-penduduk di sini diberikan kesatuan hati, bersatu padu dan tidak berpecah belah. Saya doakan mudah-mudahan orang yang datang hari ini Allah Ta'ala berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia berikan kejayaan kepada keluarganya, dia berikan kejayaan kepada anak-andanya. Mudah-mudahan anak-andanya menjadi penyejuk mata hati buat ayah ibunya. Mudah-mudahan juga menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medi ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak surau menjemput hari ni, rasa nak junjung. Terima kasih banyak. Seronok, tak sangka datang sini. Saya tak tahu pula ni kampung Pak Ya. Ya, dia mesej saya, tu kampung saya tu Ustaz, dia kata. Ya, Waalaikumsalam. Itulah dia. Terima kasih banyak. Lain kali jangan tak panggil lagi. Panggil lagi ya. Ada banyak lagi nak cerita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, kalau nampak dekat tepi tu, nampak tak ada meja ajaib tu, barang dah tak banyak dah, ada berapa hari dah tu. Kan? Yang pertamanya ada minyak wangi SD perfume, Samsudebak perfume, bau Danish.
lelaki perempuan boleh pakai. Dia harga RM35 sebotol. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Kemudian yang warna kuning tu nampak tak? Susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham? Madu diizinkan maknanya madu lebah lah, bukan madu yang berdiri tu. Ya, jadi itulah dia. Kemudian dia baik, dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing cemur.